Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, akan berkongsi dengan anda untuk subjek Sains Sukan tingkatan 5 di dalam bidang 4 iaitu kecergasan dan persediaan fizikal. Unit 4.2 iaitu bagaimana kita nak mengukur tentang kita punya kecergasan fizikal, di mana pada akhir bab ini murid boleh memerihal ujian untuk mengukur komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor. Okey, kaedah pelaksanaan ujian. Perkara yang perlu diambil kira sebelum pelaksanaan ujian kecergasan fizikal. Pertama, tentukan tujuan atau objektif. Kedua, pilih ujian yang sesuai. Ketiga, ikut prosedur ujian yang betul. Empat, utamakan keselamatan. Dan kelima, ukur dan tafsir keputusan ujian dengan tepat. Okey, ini adalah persediaan sebelum menjalankan ujian. Pertama, menilai kesesuaian program latihan kecergasan, beri motivasi kepada atlet, kenal pasti atlet yang berpotensi, kenal pasti kekurangan komponen kecergasan atlet, dan beri pengetahuan dan kesedaran tentang kepentingan kesihatan. Okey, langkah-langkah untuk menjalankan ujian ini. Yang pertama, memilih ujian. Ujian berbeza berdasarkan komponen kecergasan. Okey, contoh member tampar boleh diuji kuasa otot kaki, daya tahan otot tangan dan ketangkasan. Turutan ujian iaitu bateri ujian perlu disusun dalam kotak litar. Tidak digalakkan menguji otot atau anggota yang sama secara berturutan. Okey, contoh boleh rujuk di buku teks muka 14. Okey, yang ketiga adalah peralatan ujian. Alatan ujian perlu berkeadaan baik, berfungsi dan dapat memberi ukuran yang tepat. Yang keempat adalah penguji. Pastikan jumlah penguji dan pembantu penguji mencukupi berdasarkan ujian. Perlu faham prosedur ujian dan konsisten, arahan perlu jelas dan tekal. Yang kelima dan semestinya mesti ada borang skor ujian. Okey, sediakan borang skor yang lengkap. Okey, ujian kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor. Nama ujian dan komponen yang diuji. Okey, ujian lompat jauh berdiri untuk komponen kuasa, ujian baling dan tangkap bola tenis untuk komponen koordinasi, ujian dirian bangau untuk komponen imbangan, ujian larian T untuk komponen ketangkasan, ujian masa reaksi tangan untuk masa reaksi dan ujian lari pecut 30 meter untuk komponen kelajuan. Bateri ujian kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor mengikut turutan. Okey, ni contohlah. Kita boleh buat tak kisahlah nak mula sini ke, yang penting kita susun beginilah. Okey. Okey, yang pertama, ujian lompat jauh berdiri. Objektifnya adalah mengukur kuasa otot quadriceps, hamstring, gluteus dan gastrocnemius. Lokasi boleh dibuat di kawasan lapang atau di dewan. Peralatannya adalah tika lompat jauh berdiri atau pita ukur 10 meter dan borang skor. Okey. Ini dia punya prosedur dia. Yang pertama, pelaku bermula dari kedudukan berdiri. Pelaku melompat dengan fleksi lutut dan menghayunkan tangan. Setiap pelaku diberi 3 percubaan. Jarak di mana bahagian badan yang paling hampir dengan garis permulaan menyentuh tika akan diukur sebagai jarak lompatan. Sekiranya pelaku hilang imbangan dan jatuh ke belakang selepas mendarat, percubaan tersebut tidak dikira dan pelaku perlu ulang semula percubaan tersebut. Jarak lompatan yang paling jauh akan diambil kira. Ini norma dia. Okey. Kalau lelaki yang cemerlang ni umur 15, okey, macam kita ambil yang tita 5. Okey, cemerlangnya 2.6 meter bagi lelaki, perempuannya 2.1 meter. Jika bawah 1.6 meter untuk lelaki dan 1.2 meter untuk perempuan, maka perlukan latihan. Ini sumber oleh Miller 2013.
Ini gambaran lah. Okey, lompat jauh, berdiri. Okey, di sini perlu ditekankan tentang aspek keselamatan di mana kena berhati-hati jika boleh memang gunakan kapet ataupun lantai yang tidak licin dan kasut yang baiklah. Jika tidak, dikhawatiri si pelaku boleh tergelincir, kakinya ke hadapan dan kepalanya ke belakang. Di situ dah timbul satu bahaya. Okey, ni di sini perlukan aspek keselamatan yang tinggi. Okey, ujian kedua, ujian baling dan tangkap bola tenis. Objektifnya adalah mengukur koordinasi pergerakan tangan dan mata. Lokasi boleh dibuat di dalam dewan, dinding yang rata. Keluasan kawasan sekurang-kurangnya 5 meter. Peralatannya adalah bola tenis, jam randik, pita ukur, borang skor, penanda garisan berdiri. Okey, prosedur dia. Pelaku perlu membaling bola tenis ke arah dinding dan menangkap lantunan bola tenis tersebut. Jarak antara dinding dengan pelaku ialah 2 meter. Penguji memberi arahan mula dan masa mula dikira. Pelaku membaling bola tenis ke dinding menggunakan tangan kanan dan menangkap lantunan bola tenis dari dinding dengan tangan kiri. Kemudian, pelaku membaling semula bola tenis ke dinding dengan tangan kiri dan menangkap lantunan itu menggunakan tangan kanan. Ulangan yang sama dilakukan selama 30 saat. Balingan diteruskan walaupun pelaku gagal menangkap bola tersebut. Pembantu penguji mengira bilangan bola yang berjaya ditangkap dalam masa yang ditetapkan. Pelaku diberi 2 percubaan dan bilangan tangkapan yang tertinggi diambil kira. Ini norma dia. Jika cemerlang melebihi 35 kali dan jika bawah 20 kali perlu latihan. Sumber oleh Bierschel dan Taylor 1997. Ni contohlah. Okey. Jarak 2 meter. Okey, baling tangan kanan, tangkap tangan kiri, kemudian baling tangan kiri, tangkap tangan kanan. Okey, ujian ketiga adalah ujian dirian bangau di mana objektifnya adalah mengukur keupayaan mengimbangi badan secara statik. Lokasi di dewan atau di padang, disyorkan lokasi yang senyap agar tidak mengganggu konsentrasi pelaku semasa melakukan ujian. Peralatannya adalah jam randik dan borang skor. Okey, prosedur. Pelaku berdiri dengan sebelah kaki yang dominan. Telapak kaki bukan dominan diletakkan di bahagian tepi lutut kaki dominan. Pelaku mencekak kedua-dua belah tangan di pinggang. Pelaku mengangkat tumit kaki dominan dan kekalkan imbangan seberapa lama yang boleh apabila arahan sedia dan mula diberikan oleh pembantu penguji. Pembantu penguji menggunakan jam randik untuk mengira tempoh masa imbangan berlaku. Ambil catatan, dikira sebaik saja tumit kaki dominan diangkat dan tamat apabila pelaku tersebut hilang imbangan. Di mana pelaku dianggap hilang imbangan apabila salah satu atau kedua-dua belah tangan melepasi pinggang, tumit kaki dominan mula menyentuh lantai semula. 3 percubaan diberi. Yang terbaik dikira sebagai skor ujian. Ini norma dia. Okay. Lepas 37 saat bagi lelaki adalah yang terbaik. Bagi perempuan pula 27 saat. Kalau bawah 14 saat lelaki, perempuan bawah 7 saat perlukan latihan. Sumber oleh Miller 2013. Ini contohlah. Okay. Baik, ujian yang keempat. Ujian masa reaksi. Objektifnya adalah mengukur masa reaksi tangan. Lokasi boleh dibuat di dewan atau di bilik. Peralatannya meja, kerusi, borang skor dan pembaris kayu 1 meter. Okey, pelaku duduk dan letak sebelah tangan yang dominan ke atas meja. Pelaku buka ibu jari dan jari telunjuk seluas lebih kurang 8 cm bersedia untuk menyepit pembaris berukuran 1 meter. Penguji berdiri sambil memegang pembaris tersebut
dengan hujung bawahnya bacaan kosong separas dengan kedua-dua jari pelaku. Penguji melepaskan pembaris tersebut pada sela masa yang berbeza apabila pelaku menyebut sedia. Pelaku akan menangkap pembaris tersebut dengan kedua-dua ibu jari dan jari telunjuk sahaja. Okey, ambil catatan ukuran apabila kedua-dua jari tersebut menyepit pembaris. Angka tersebut mewakili jarak yang dilalui, iaitu D. Pelaku diberi 10 percubaan. Purata semua percubaan diambil sebagai ukuran jarak, iaitu D. Masa yang diambil untuk pelaku menangkap pembaris yang dilepaskan dianggap sebagai masa reaksi ataupun T, mudah untuk pelaku tersebut. Okey, masa reaksinya 7.6 cm ke bawah cemerlang. Jika atas 25 cm perlukan latihan. Okey, contoh situ boleh kira masa reaksi. T sama dengan bahagi D bahagi 4.0 cm per saat. Okey, ini boleh cubalah. Ini contoh ujian dia lah, cara menguji. Okey. Cepit begini, ni bersedia kosong di sini. Okey, cepit macam ni. Boleh kira lah berapa dia punya skor tadi. Ujian kelima adalah ujian ketangkasan di mana ia untuk mengukur keupayaan menukar arah pergerakan dengan cepat. Lokasi boleh dibuat di dalam, di luar dewan atau di padang yang mempunyai keluasan sekurang-kurangnya 50 meter darab 50 meter. Permukaan tempat ujian tidak licin dan selamat untuk pelaku bertukar arah larian dengan cepat. Okey, peralatan, pita ukur, pita pelekat, borang skor, penanda, timing gate atau jam randik. Okey. Pelaku mula dari garisan permulaan, berlari ke penanda A dan sentuh penanda A dengan tangan kanan. Pelaku berlari sisi ke penanda B, sentuh penanda tersebut dengan tangan kiri dan sekali lagi berlari ke sisi ke penanda C dan sentuh penanda tersebut dengan tangan kanan. Pelaku berlari sisi ke penanda A serta menyentuhnya dengan tangan kiri dan seterusnya lari undur kembali ke kad garisan permulaan. Kegagalan menyentuh mana-mana penanda dianggap tidak sah dan pelaku perlu ulangi percubaan tersebut selepas rehat seketika. Pembantu penguji memantau agar peraturan ujian dipatuhi oleh pelaku. Masa dianalisa apabila pelaku melepasi garisan penamat. Pelaku dibenarkan rehat 3 minit selepas percubaan pertama. 2 kali percubaan diberi kepada pelaku dan masa yang terbaik akan diambil kira oleh pembantu penguji sebagai skor ujian. Ini dia punya pelan lah. Ujian lari T. Ini skor dia. Jika bawah 10 saat bagi atlet skor menengah, okey, cemerlang dan lepas melebihi 10.68 saat perlukan latihan. So memang masanya memang tak jauh beza lah. Okey, ni contohnya mula. Okey, di sini sentuh, ke sini sisi, sentuh tangan kiri, patah balik sisi juga lari ke sentuh C, touch C ni tangan kanan, patah balik sisi ke A dan ghostan ke belakang. Okey, ni ada video Tengok ada video dia dulu. Agility is the ability to start, stop, change directions, and accelerate quickly, and is absolutely vital to your performance as a fit, fast, and strong, all-natural athlete. A simple way to measure agility is with the Okey, itu antara videonya lah. Okey, yang keenam, ujian kelajuan. Objektifnya adalah mengukur kelajuan berlari pecut. Lokasi boleh dibuat di padang atau trek olahraga yang mempunyai panjang sekurang-kurangnya 50 meter. Peralatan, kun, borang skor, bendera, timing gate atau jam randik. Sepasang timing gate diletakkan di garisan permulaan larian dan sepasang lagi diletakkan di garisan penamat. Jarak antara garisan permulaan dengan penamat ialah 30 meter. Jam randik boleh digunakan sebagai alat gantian timing gate.
Pelaku berdiri dalam keadaan sedia di garisan permulaan. Pelaku mula berlari apabila sudah bersedia. Pelaku berlari pecut sehingga melepasi garisan penamat. Masa akan mula dicatat apabila pelaku tersebut melepasi timing gate di garisan permulaan dan tamat apabila pelaku melepasi garisan penamat. Pembantu penguji mengambil bacaan daripada timing gate atau jam randik. Pelaku diberi rehat selama 3 minit sebelum memulakan percubaan kedua. 2 kali percubaan dan hanya masa terbaik sahaja diambil kira oleh pembantu penguji. Okey, perakam timing gate mencatat masa larian secara wireless daripada 2 pasang pengesan yang diletakkan di permulaan dan penamat jarak larian. Ni kalau ada lah sebab benda ni mahal. So kalau tak ada hanya gunakan jam randik. Okey, normalnya bawah 4 saat lelaki, bawah 4.5 saat perempuan cemerlang. Jika atas 4.6 saat lelaki, melepasi 5 saat bagi perempuan, perlukan latihan. Sumber oleh Davis et al. Tahun 2000. Ni contohlah. Ambil masa larian 30 meter. Baik, mari kita lihat apakah soalan yang boleh keluar untuk bab ini. Ni contoh untuk soalan sama tadilah. Dia boleh ukur apakah komponen yang diukur dengan alat ini. Okey, apa jawapan dia? Nyatakan ujian yang bersesuaian. Okey. Struktur, huraikan langkah-langkah persediaan yang perlu diambil sebelum buat ujian. Tahap atlet ni memang berbeza. Huraikan 3 faktor yang mempengaruhi. Okey, anda dikehendaki membuat satu ujian untuk pasukan badminton. Pilih 5 ujian yang mengenai dengan sukan tersebut dan kenapa anda milih ujian itu. So boleh create lah. Boleh cari ujian yang berkenaan untuk pemain badminton. Yang kena ni lakarkan satu lita. Susunan bagi bateri ujian. Untuk buat sepak pula. Okey, pada pendapat anda, banding beza ujian lapangan dan ujian makmal. Okey, itu sahaja saya untuk kali ini. Terima kasih. Jumpa lagi.